Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Herman Syah bin Masari, nombor matriks YA20210025, memilih tajuk amalan pengurusan hijau dalam tugasan ini. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis, yang berbahagia Tuan Pengarah, pengurus-pengurus syarikat serta timbalan-timbalan pengurus yang hadir serta para pekerja yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sekali lagi. Pada pagi yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk pengurusan teknologi hijau. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada manusia. Oleh itu, kita hendaklah menjaga dengan menguruskan sumber alam yang semula jadi ini dengan sebaiknya. Sejak kebelakangan ini, kerap kali kita dengar bencana alam seperti tsunami, cuaca panas, kemarau panjang, serta banjir yang tidak terkawal. Sering kita dengar. Ini disebabkan oleh pengurusan sumber alam yang lemah di kalangan organisasi yang terlibat. Namun begitu, kita sangat memerlukan suatu persekitaran yang sihat untuk meneruskan kehidupan seharian kita di muka bumi ini dengan baik. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga dan memelihara alam sekitar supaya selamat. Sesebuah negara yang pesat membangun, populasi semakin meningkat menyebabkan permintaan kepada sesuatu keperluan itu semakin tinggi. Gaya hidup juga semakin meningkat kepada yang lebih baik, seperti rumah, bekalan elektrik dan air, kereta dan lain-lain. Pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang seperti pembalakan, penerokaan dan pembukaan tanah secara berleluasa, pelepasan gas karbon dioksida di atmosfera, pembuangan sisa pepejal boleh menyebabkan pencemaran, terutamanya udara dan air. Justru itu, pengurusan sumber semula jadi ini hendaklah diurus dengan baik agar tidak menjejaskan kualiti hidup manusia pada masa kini dan masa akan datang. Berdasarkan keperluan ini, teknologi hijau menjadi portfolio utama Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air yang ditubuhkan pada 9 April 2009 oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Teknologi hijau mempunyai peranan strategik yang jauh lebih daripada bukan setakat mencapai autonomi tenaga dan menangani perubahan cuaca. Teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan, sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber alam semula jadi, iaitu meminimumkan kesan negatif kepada aktiviti manusia seharian. Dasar teknologi hijau negara yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada tahun 2009 berasaskan kepada 4 tunggak, iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Dari segi aspek tenaga, teknologi hijau mencari kaedah untuk mengurangkan penggunaan tenaga pada masa sekarang, iaitu mempromosikan kecekapan penggunaan tenaga. Dari aspek alam sekitar, kesan dan alam sekitar dapat diminimumkan dan dipelihara. Dari segi aspek ekonomi, teknologi hijau meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan dan kemajuan teknologi. Dari segi sosial pula, kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Seperti semua sedia maklum, pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu dunia. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. Kenaikan elemen suhu di seluruh dunia berkait rapat dengan aktiviti manusia mengganggu keseimbangan sistem bumi, khususnya sistem atmosfera. Umumnya, teknologi hijau memfokuskan kepada 4 kebaikan utama.
Dari segi tenaga, teknologi hijau diharap dapat membantu mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosi kecekapan tenaga negara. Teknologi hijau terbukti lebih cekap kerana ia boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan kos yang murah, selamat dan mesra pengguna. Ini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan amalan di negara maju yang membangunkan industri ini. Teknologi hijau dapat membantu memelihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran udara, air, bunyi dan sebagainya menjejaskan kualiti hidup rakyat jika dibiar berterusan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minimum. Ia dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan tercemar dan sisa pepejal dan melindungi sumber alam semula jadi. Dari aspek ekonomi pula, teknologi hijau mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualiti hidup untuk kehidupan manusia dan biodiversiti umumnya. Teknologi hijau mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara. Ia dapat mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan kepada pekerja. Industri yang menggunakan dan membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat menyedia peluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. Prestasi kitar hidup ekonomi juga dapat dioptimumkan sepenuhnya. Dari segi komuniti, teknologi hijau dapat meningkatkan kualiti udara, terma dan bunyi persekitaran. Contohnya penggunaan kereta enjin hybrid. Hal ini dapat meningkatkan keselesaan dan kesihatan penghuni bandar, mengurangkan masalah infrastruktur tempatan dan meningkatkan kualiti hidup. Antara bangunan hijau di Malaysia ialah Pusat Tenaga Malaysia, iaitu bangunan hijau berkonsepkan bangunan tenaga rendah dan mesra alam. Selain dilengkapi sistem building integrate photovoltaik yang mesra alam kerana tidak mencemar, selain mengurangkan penggunaan tenaga daripada sumber bahan api fosil. Langkah-langkah kerajaan dalam memajukan teknologi hijau dalam negara. Kerajaan menyediakan dana sejumlah 1.5 bilion dalam memajukan pembekalan dalam penggunaan teknologi hijau dalam negara. Melalui dana ini, syarikat-syarikat pengeluar dan pengguna teknologi hijau dapat membuat pinjaman bagi membiayai aktiviti penggunaan teknologi hijau. Selain itu, beberapa langkah diambil bagi memperkukuh struktur pelaksanaan pembangunan teknologi hijau dalam negara. Pertamanya, strategi mewujudkan persekitaran kondusif bagi pembangunan teknologi hijau juga penting. Strategi ini pastinya tidak berjaya dilaksanakan tanpa instrumen ekonomi yang inovatif. Strategi ini juga sukar dilaksanakan tanpa sebarang dana untuk menggalakkan usaha merancangkan promosi, terutama menarik pelabur langsung asing dalam industri teknologi hijau. Strategi yang kedua, mewujudkan persekitaran kondusif. Ini penting dalam usaha menjadikan Malaysia pangkalan teknologi hijau serantau, khususnya bagi tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar. Begitu juga dengan galakan fiskal dalam pengurusan bajet diperlukan untuk melaksana program dan latihan serta pendidikan bagi merangsang pembangunan modal insan dalam industri teknologi hijau. Selain itu, kerajaan juga menyediakan bantuan kewangan dan insentif bagi menggalakkan para pelajar di institusi pengajian tinggi bagi memilih bidang pengajian yang berkaitan dengan teknologi hijau. Untuk menjayakan strategi ini,
kerajaan menubuhkan Majlis Teknologi Hijau yang bertujuan memastikan penyelarasan pada peringkat tertinggi bagi mengimplementasikan dasar yang cekap. Majlis ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri secara bergilir. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air pula memainkan peranan utama bagi menyelaras dan mempermudah peranan semua pihak yang berkepentingan demi menjayakan pelaksanaan teknologi hijau dalam negara. Sebagai kesimpulannya, saya meyakini teknologi hijau dapat mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar dan sumber asli bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, memelihara ekosistem serta bemadan kos dalam usaha menangani kesan negatif daripada pembangunan. Teknologi hijau juga berperanan sebagai alternatif dalam usaha meningkatkan ekonomi negara tanpa menjejaskan alam semula jadi. Sekian.